Baik, kita terus saja bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang berada di studio, Puan Nur Zabita Muhammad Noor, Peguam Bila dan juga Peguam Cara. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan juga tidak ketinggalan Dr. Siti Marziah Zakaria yang berada di atas talian, iaitu Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Terima kasih kedua-duanya bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Doktor, sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita dah bawakan Puan Zabita, kita dah bawakan Dr. Marziah hari ini, pastinya kita nak membincangkan topik pada hari ini dari sudut pertamanya dari sudut perundangan dan juga keduanya dari sudut psikologi berkaitan dengan curang. Jadi Farin, saya kira sebagai mukadimahnya, kita semua tahu apakah erti curang itu. Okey, tetapi mungkin dari sudut kita mulakan dengan perundangan tentang apa sebenarnya antara peruntukan perundangan yang melibatkan faktor curang ni. Okey, pertama sekali kena lihat berkenaan dengan curang ni dia tidak melibatkan pasangan kekasih. Maknanya contohlah kalau ada kekasih ni tiba-tiba ada pihak ketiga. Tetapi undang-undang ini melindungi kepada pasangan yang kalau suami isteri berkahwin kemudian ada pihak ketiga. Ada 3 undang-undang pecahannya. Yang pertama, okey, kita lihat dari sudut ramai umat Islam contoh di Malaysia ni. Jadi undang-undang yang melindungi ataupun yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam ni adalah di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Suatu pihak ketiga ni yang menyebabkan perpecahan rumah tangga, maka dia akan jadi dia akan jadi kesalahan di bawah jenayah syariah. Dan tetapi diingatkan bahawa jenayah syariah ni hanya ada hukuman atau pemenjaraan, tiada ganti rugi terhadap mangsa yang diterima menerima kesannya. Dan seterusnya kita lihat dalam undang-undang sivil itu yang sendiri kedua, yang melindungi pasangan bukan Islam. Yang menariknya di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Seksyen 58 ada memperuntukkan mangsa tadi tu yang kalau ada pasangan dia yang curang ni dia boleh menuntut ganti rugi. Dan seperkara yang menarik di bawah kanun keseksaan. Kanun keseksaan ni undang-undang yang contoh kita lihat dalam kes rogol ke jenayah curi ke adalah apa-apa kesalahan berat ada memperuntukkan satu seksyen iaitu seksyen 498 apabila seseorang lelaki contoh dia memikat isteri orang lain. Memikat isteri orang lain, bawa lari dengan niat jenayah ni lah untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dari segi contoh misalnya seksual. Jadi dalam keadaan ni, tetapi dalam kes ni kalau perempuan yang buat tak ada. Yang maknanya lelaki yang pergi kepada isteri orang ni akan diambil tindakan iaitu hukuman penjara boleh jadi maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tetapi kalau isteri orang yang memikat dan membawa lari suami orang tak ada dalam kanun seksaan. Ini tidak ada. Tidak ada. Jadi mungkin boleh dibawa dari sudut perundangan sivil sebentar tadi ataupun jenayah syariah. Okey, ringkas dia Pak. Kalau seorang yang beragama Islam tu nak dua-dua pasal dia nak ganti rugi juga, boleh tak dia filekan dua-dua? Okey, kalau seseorang beragama Islam ni contohlah dia pergi kepada pejabat agama, dia buat laporan. Kata misalnya suami, saya sebut suami, tapi dalam banyak-banyak kes saya banyak dirujuk tahu isteri yang curang, ada banyak. Jadi dalam keadaan ini mereka pergi pejabat agama, ambil tindakan, cukup bukti, maka adalah dakwaan. Dan dari segi sivil ni sebenarnya undang-undang kita tidak memperuntukkan. Tetapi kadang-kadang ada kes sampai isteri mengalami anxiety misalnya, ada kemurungan teruk, jadi mereka jumpa pakar psikiatrik dan mereka nak ambil tindakan atas ganti rugi kepayahan dan kesusahan. Tetapi bukan curang tu tapi apa yang dialami. Jadi itu mungkin boleh dituntut seiringan lah ya. Baik. Tadi Puan Zabita ada cakap tentang anxiety ataupun emotionally unstable disebabkan oleh berlakunya kes-kes curang oleh isteri dan suami dan sebagainya. Jadi ini kita nak tanya kepada Dr. Marziah dari sudut psikologinya, emotional seseorang itu, emosi seseorang yang dicurangi itu. Adakah curang yang pertama ataupun yang berlaku banyak kali ni akan memberikan trauma kepada seseorang yang mengalaminya, Doktor? Okey, terima kasih Fiza dan Yana dan Farin dan juga Yana. Betul. Okey, pesan kepada pasangan sebenarnya sangat jelas.
bila kita ni sebagai isteri terutamanya contohnya kan, bila kita di sini, ia merupakan satu pengkhianatan yang sangat besar. Sebab nature-nya, secara fitrahnya, seorang isteri adalah seorang yang sangat setia kepada rumah tangga, kebiasaannya. Kita tak nafikan, ada juga kes isteri yang curang So apabila dikhianati, ia merupakan satu pengkhianatan yang besar. Paling besar saya untuk sebuah rumah tangga. Masa kesan yang paling signifikan, impact yang paling signifikan ialah hilangnya rasa hormat kepada seorang suami. Hilangnya rasa percaya. Trauma tu tetap ada. Saya percaya tetap ada trauma, tetap ada anxiety dan banyak juga kita baca sebenarnya kes-kes yang dilaporkan, mereka juga tetap ada juga yang melaporkan mengalami depression yang sangat tinggi, stres yang sangat tinggi. Terutamanya jika isteri tersebut isteri yang sangat setia kepada rumah tangga. Isteri yang setia kepada pasangan. Bayangkanlah pengorbanan seorang isteri selama 10 tahun, 20 tahun kita kata taat dalam kepada suami menyelesaikan semua urusan rumah tangga dengan tip-top, dengan baik sekali, tiba-tiba mendapat khabar suami berlaku curang di belakangnya. Sebenarnya statistik kita tak nafikan isteri pun ada curang. Kadang-kadang itulah saya baru nak sebut tu, asyik perempuan je kan. Marah ke tu? Itu yang agak mengejutkan kita kan. Statistik menunjukkan kes curang di kalangan suami lebih tinggi daripada isteri. Namun ada trend yang menunjukkan peningkatan isteri yang curang. Belakangan inilah yang terkini. Ini berkait dengan faktor media sosial, berkait dengan faktor app. Dia kadang dia pun nak join juga dating online contohnya. Faktor berbeza sebenarnya kan, kenapa seorang isteri curang dan kenapa seorang suami curang. Mungkin faktor kita bincang nantilah. Okey, Dr. Siti Marziah, saya nak tambah sedikit lah. Okey, dah lama kita berbicara mengenai itu. Okey, apakah punca-punca mereka curang? Kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai. Ada yang orang yang suka thrill, dia suka mencabar diri dia. Kemudian ataupun ada yang lainnya juga memberi alasan, isteri saya dah tak sayang saya, dia layan tak baik dan sebagainya. Macam-macam lagi boleh direka atau benar-benar berlaku. Jadi bagaimana tentang perkara ini juga? Itu saya kata punca seorang isteri curang dengan seorang suami curang berbeza. Biasanya suami curang kerana antaranya dia mencari kepuasan di luar antaranya dia mencari seseorang yang lebih muda contohnya kan, seseorang yang lebih menarik, lebih menawan daripada isterinya. Bagi seorang isteri puncanya lebih banyak. Sebenarnya hakikatnya antaranya kesunyian. Itu yang sangat obvious. Kesunyian seorang isteri yang kena waspadalah. Kalau isteri yang kita risau sebenarnya dia mencari seorang di luar untuk mendapat perhatian. Ada juga kebosanan kerana ada juga suami yang sangat sibuk, yang kerap frustration, kerap meninggalkan rumah, contohnya membiarkan isteri menguruskan segalanya sendirian di rumah contohnya. Dan kita juga kena tahu kan, wanita dan lelaki ni ada faktor perubahan, kita panggil perubahan hormon. Wanita 40 tahun sebenarnya dia sedang memasuki usia midlife crisis. Usia. Jadi selalunya berlaku kes curang ni pada usia sebegitu. Pada isteri berada dalam usia kita panggil usia pertengahan, 40 hingga 50 tahun, 40 hingga 60 tahun. Dan ada beza sebenarnya statistik dari segi umur. Sangat menarik. Itu kalau untuk wanita doktor. Kalau lelaki pula midlife crisis juga kan? Tapi dia pokok bakar dia curang tetap curang. Itu dia isu dia sebenarnya kan. Okey. Baik, Dr. Cik, terima kasih atas jawapan tersebut. Okey, baik, kita akan kembali bersama dengan Puan Nur Zabitah. Tapi sebelum itu, kita akan kongsikan sedikit pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Okey, kalau I dicurangi mungkin I akan trauma lah. Lepas tu mungkin trust issue tu agak tinggi sikit untuk partner yang seterusnya. Mungkin partner seterusnya tu kena usaha lebih sikit lah untuk gain balik trust tu kan. So kiranya macam siapa yang curang ni memang tak patut lah. Sedih lah. Sekarang ni dah masuk 10 tahun. Kalau dicurangi tahun ke-11, memang sedih lah. Firstly minta dijauhkan lah. Na'udzubillah. Tapi kalau katalah tak ada jodoh, jodoh lah ni isu konsep jodoh. Kalau tak ada jodoh, kita just membesarkan anak-anak, struggle lah. Okay, first memanglah kita kecewa dengan masalah ni. Tapi kita kena konsol dulu dengan pasangan kita. Kita kena bincang dulu sama ada betul ke tak pasangan kita tu buat salah, cheating atau tak. So in case kalau betul dia cheating,
So kita kena bincang cara baiklah, sama ada kita kena berpisah ataupun fikir pasal mungkin ada anak ke, masa depan anak-anak ke, ataupun mungkin memang dia ada haluan dia sendiri, so memang kita terbaik untuk berpisah je lah mungkin. So memang kena berbincang dululah kalau ada masalah apa-apa. Dia kalau ada curang itu semestinya rasa kecewa dan rasa marah lah. Tapi step untuk berikutnya kita orang kata curang daripada segi apa? Kita akan bagi peluang, anda kata peluang tu dia guna manfaatkan, kita akan bagi peluang yang terbaik. Anda kata dia tak manfaatkan peluang yang diberi, kita game over je lah perhubungan itu. Betul lah. Pertama kali saya kena selidik apa yang berlaku dulu dan pastikan yang tu betul-betul ada curang lah. Lepas tu kita akan bincang lah satu sama lain dan tidak ambil keputusan melulu. Kita akan pentingkan agama dulu lah. Persoalannya, sekiranya anda dicurangi, adakah anda boleh memaafkan pasangan anda dan terimanya semula? Apatah lagi perkara itu berlaku berkali-kali, sebab orang kata old habits die hard. Gitu. Okey, saya nak sambungkan lagi keluhan dan juga pendapat orang ramai dengan membaca komen oleh rakan-rakan kita di Facebook. Saya tertarik dengan satu komen ini. Dia kata oleh Cik T yang mencakap curang sekali pun dah pudar kepercayaan, apatah lagi curang berkali-kali. Farah Khadijah pula cakap curang ni pilihan sebenarnya, sebab apa-apa perhubungan pun atas pilihan kita. Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi pun. Ada bunyi tak? Tak? Tapi hati dan perasaan tidak boleh dipaksa. Itu dialog drama. Tapi kadang itu jadikan alasan, betul tak Puan? Betul tu. Dan mungkin Puan Zabita boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi dari sudut perundangannya. Sebab bila kita bercakap tentang curang, mesti ada penglibatan pihak ketiga. Betul. Barulah akan menjadi curang. Jadi mungkin nak jelaskan dengan lebih terperinci definisi orang ketiga tu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kesalahan jenayah syariah tu, dia ada kata yang diperuntukkan apabila pihak ketiga ni macam mengganggu sesuatu pernikahan sehingga menyebabkan mereka berpecah belah. Di pihak ketiga dalam konteks tu dia tak sebut berkenaan dengan hubungan di antara kedua-dua pihak. Jadi pihak ketiga di sini apabila contoh dia boleh jadi ibu bapa mertua. Dia boleh jadi adik-beradik, dia boleh jadi kawan-kawan. Jadi dalam konteks ni bila ibu bapa mertua tu maksudnya contoh ada sepasang suami isteri ni tiba-tiba dia ibu bapa ni masuk campur urusan keluarga mereka sehingga menyebabkan kadang-kadang ada ibu bapa mertua yang dia nasihatkan supaya berpisah. Jadi dalam keadaan ni itu maksud pihak ketiga dari konteks undang-undang jenayah syariah. Yang memecah belahkanlah. Termasuklah orang luar? Ya, termasuk orang luar sebenarnya. Dia lebih meluaslah, bukan sahaja terhadap orang ketiga yang kita ingat macam skandal suami ataupun isteri ni tadi, tetapi konteks dia lebih meluas. Ini yang penting untuk kita ketahui. Kita nak perincikan sedikit juga lah. Bila kadang-kadang curang ni boleh jadi subjektif. Kadang-kadang bergantung kepada bagaimana pasangan melihatnya. Pernah tak berlaku sebarang situasi sebenarnya curang ini perlu dibukti, ada beban pembuktian, ataupun kadang orang tu terlalu cemburu pun kadang-kadang ini curang. Jadi bagaimana Puan? Dalam keadaan ni, contohlah kalau berlaku kepada seseorang, dia nak buat laporan kepada Jabatan Agama. Dia kata pasangan dia curang. Jadi banyak aduan yang diberikan kepada pejabat agama ni. Orang adukan ramai, banyak kes begini. Tetapi pegawai agama ni dia akan memeriksa sama ada terdapat elemen kecurangan ke tidak. Ada setengah orang dia terlalu cemburu. Sampai kan bila contoh ada seorang perempuan teks suami dia kata, "Hai, buat apa tu?" Pada dia itu adalah kecurangan. Tetapi beban pembuktiannya lebih tinggi. Contoh perkara-perkara yang menjadi pembuktian. Dia dapat gambar suami dia dengan isteri ni check in ke hotel ke. Lepas tu ada perbualan yang berbentuk seksual ke. Jadi yang mana kalau kita tanya kawan-kawan yang lain kita pun tahu sebagai wanita atau sebagai suami yang isteri yang curang ni, kita tahu sejauh mana kecurangan itu berlaku. Kena tengoklah, bukan semata-mata macam dia berkawan. Kadang-kadang kita tengok kat media sosial, awak kenapa banyak sangat kawan perempuan ni? Curang ni. Dia tidak boleh jadi begitu. Tapi yang orang tu pun kenapa nak hantar mesej kat suami orang, "Hai, buat apa tu?" Ya, awak pun nak hantar mesej. Tapi ni Jana. Tapi Dr. Marziah, mungkin nak kongsikan juga dari sudut seseorang yang selalu curang ni. Macam yang nak katakan tadi, ini yang nak terbaca juga. Yang mereka katakan, all habits die hard. Termasuklah curang. Kalau sekali curang, pasti akan curang berkali-kali lagi susulan daripada itu. Sama ada tertangkap
ataupun tidak. Adakah betul perkara ni, Dr. Marziah, sekali curang mesti akan curang lagi? Okey, sebenarnya mengikut kajian, betul lah saya boleh akui lah kan. Mengikut kajian, mereka yang curang ni, dia kata once a cheater, always a cheater. Mereka ada kecenderungan curang berkali-kali. Sebenarnya kajian menunjukkan 3 kali ganda chances untuk dia curang kembali, berulang-ulang kali. Dan kita tengok juga, biasa yang curang ni, mengikut kajian juga 52% daripada mereka akan mengaku. Mengaku salah. Mengaku, maknanya admit dia pernah curang. Dan surprisingly, 48% yang lain, dia akan mengaku tetapi mengaku mendedahkan kecurangannya kepada orang lain. Biasanya kepada teman yang rapat lah. Itu antara kita tahulah. Dan apa implikasi selalunya pasangan yang mendengar bahawanya contohnya suaminya curang, dalam 50% daripada mereka akan minta putus, akan minta cerai. 50% mereka akan broke up immediately. Itu antara kesan. Dan betul lah kita katakan dia memang akan ada tendensi, ada chance untuk curang berkali-kali. Tetapi kajian ada benda utama. Perkara utama sebenarnya untuk protect pasangan, protect suami, protect isteri daripada berlaku curang. Antara yang paling signifikan, yang paling dominan mengikut mana-mana kajian pun ialah agama. Iman itu sendiri sebenarnya adalah perisai. Jadi mungkin kita kena tengok faktor agama lah sebenarnya untuk memilih pasangan, dan juga faktor usia lah. Sebab usia wanita, dia curang di usia yang lebih muda, 40 hingga 49 tahun. Secara inilah empirical. Tetapi lelaki ni dia curang di usia yang lebih berumur, 50 hingga 59 tahun. Jadi kita nampak lelaki mungkin lebih berumur, seorang lelaki lebih lagi tendensi dia untuk berlaku curang kepada pasangan. Mungkin pasangan beza usianya 3 tahun, 4 tahun contohnya kan. Again, faktor-faktor yang kita kata biologi lah sebenarnya memainkan peranan juga. Fahri nak kata okey, tak apa-apa, saya masih berumur 30. Jangan. Tak adalah. Kita doa tau. Balik pada agama tadi tu tau. Menarik sebenarnya Fahri bila Dr. Marziah menyentuh faktor agama. Sebab seperti mana kita ketahui, seorang lelaki Islam boleh berkahwin 4, dibenarkan untuk berpoligami. Tapi macam mana sebenarnya untuk kita gariskan that fine thin line yang membezakan antara curang dan juga ingin berkahwin lain tu? Sebab yelah, kadang-kadang ada orang cakap curang atas tiket, saya nak kahwin dengan dia dan saya dibenarkan untuk berkahwin. Itu hujah pembelaan dia pula. Macam mana Puan Zarita? Marah ni lah. Kita dah masuk topik agama pula ni. Jadi begini, dalam keadaan contoh dalam Islam, lelaki boleh berkahwin dengan 4. Tetapi kita masih perlu mengikuti peruntukan undang-undang. Kita kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Dia bukan boleh sesuka hati. Dia menjadi kesalahan tau. Kalau berkahwin ni, maknanya kita berpoligami ni tanpa mengikut prosedur yang sepatutnya. Jadi dalam keadaan ni, bila kecurangan ni, sebab saya lihat rata-rata kes yang dirujuk kepada saya, sebenarnya orang yang curang ni dia tak nak komitmen. Dia lebih nak main-main, nak bercinta. Sebab tadi Farid ada cakap, kadang-kadang orang lelaki ni dia suka nak thrill. Boleh laku ke lagi kalau kita mengurat ni. Test market. Test market. Laku ke lagi, orang suka ke kat kita. Jadi dalam keadaan tu, bila kecurangan yang melampau, contoh sehingga ke bilik tidur. Ada kes-kes yang memang sehingga ke bilik tidur. Jadi kat situ sendiri dah kesalahan kaluat. Kesalahan melakukan zina. Jadi dalam keadaan yang contohlah, kalau lelaki ni benar-benar dia kata dia tengok wanita kedua ni dia nak memperisterikan ikut prosedur yang betul, saya rasakan tidak ada masalah. Yang jadi masalah bila nak nakal-nakal, bila nak ada konsep nak rasa thrill tu dan melakukan kesalahan-kesalahan lain. Maka itu adalah kesalahan. Dan lebih teruk lagi apabila ada yang berkahwin di Siam sebagai contoh dan sebagainya, yang tidak mengikut prosedur, yang tidak mendapat kebenaran yang sepatutnya. Dan efek ni, kesan ni sebenarnya kepada isteri yang berkahwin, yang isteri kedua itu nanti. Sebab apabila berlakunya sesuatu hal di kemudian hari, setahun, 2 tahun kemudian, nak menuntut apa-apa hak tu menjadi masalah. Dan anak yang dilahirkan itu pun juga akan menjadi isu di situ. Betul. Saya setuju sangat. Sebab dia macam ni. Isunya apabila tidak didaftarkan, maknanya pendaftaran tidak ada di sini. Pernikahan itu tak ada. Jadi bila nak daftarkan nama anak tu, dia akan jadi masalah nanti. Dan seperkara lagi diingatkan apabila berlaku kematian. Adakah mereka ini berhak untuk menuntut faraid? Misalnya, hak-hak yang lain. Jadi, kena ingat juga, memang boleh menikah di luar, tetapi ada prosedurnya, perlu didaftarkan. Ni pada mana-mana yang telah bernikah di luar, saya minta tolong daftarkan, supaya hak
anak-anak tu terjaga dan juga hak ahli keluarga yang lain. Okey, baik. Dia bukan apa. Jadi nanti bila sebenarnya dah lama menangkap lepas tu kantor baru nak gunakan hujah pembelaan dah tak laku kan dan tak boleh. Kata, you only sorry you get caught. Okey, baik. Masa sangat mencemburui kita tapi kita sebenarnya juga ingin masih lagi mendengar daripada Dr. Siti Marziah. Baik, doktor, kalau kita nak lihatlah sebenarnya curang ini dari sudut psikologinya memberi kesan bukan saja kepada diri sendiri tapi ada kalanya juga tempias kepada orang lain mahupun daripada masyarakat. Kadang-kadang ini juga menyebabkan generasi yang lain yang masih bujang dan berkahwin rasa trauma tentang perhubungan yang ada komitmen, perhubungan rumah tangga. Jadi apa nasihat sebenar-benarnya kepada mereka di luar sana? Okey, Farid dan Uyaina, ya. Curang tu kita tak nafikan berlaku dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang saya nampak masyarakat kita tu nampak terlalu terbuka. Memandang benda tu sebagai normal, perkara tu sebagai normal. Sedangkan ia adalah satu benda yang tidak normal. Memang kalau boleh kita tekan, kita halang daripada berlaku daripada masyarakat kita. So saya nak kongsikan 3 tips sebenarnya kan. Kita nak jaga diri kita, nak jaga pasangan kita, nak jaga contohnya, nak jaga keluarga kita daripada terlibat dalam kes-kes ni. Mungkin kita boleh apply tips ni yang saya ringkaskan sebagai KJE. K ialah komunikasi, J ialah jaga, E ialah elak. Komunikasi macam mana? Komunikasi yang tendus, yang terbuka antara pasangan suami dan isteri. J ialah jaga. Jaga apa? Jaga hati pasangan kita, jaga pergaulan kita sebenarnya kan di tempat kerja. Jaga pandangan mata kita, tundukkan pandangan mata kita maksudnya, dan satu lagi jaga iman. Dan E ialah elak. Elak apa? Elak berjumpa private, elak perjumpaan secara rasmi, secara formal, mesra dengan rakan jenis maksudnya. Elak memberi harapan kepada orang yang kita tahu kan. Betul. Kita sering contohnya, tapi memberi harapan kepada orang lain yang mesti bujang contohnya kan. Dan elak satu lagi yang sangat berlaku di tempat kerja, saya percaya, ialah elak menceritakan masalah pribadi kita kepada rakan kerja berlainan jenis. Itu sebenarnya kadang-kadang yang menjerumuskan kita kepada kancah kecurangan. Mula-mula mesti lama-lama kita terjerat. Kita memberi harapan sebenarnya kan. Baik. Dan kita sama-sama suami jaga, isteri pun jaga. Dua pihak kena jaga. Kita jaga masing-masing. Kita jaga kita. Tapi itu yang doktor cakap tadi tu kan sangat-sangat penting tahu. Sebab saya terbaca juga dia kata pertama kali akan curang apabila kita dah biasa meluahkan apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga kita kepada pihak ketiga dan berkali-kali dan kita rasakan macam orang ni lebih memahami kita daripada pasangan kita. Itu adalah puncuk pangkal orang kata itu yang kena elak kecurangan berlaku. Betul. Okey, Puan Zabira, di hujung perbincangan kita ni mungkin boleh kongsikan antara hukuman sekiranya disabitkan kesalahan dalam mana-mana akta sebentar tadi dan rangkumkan sekali ringkasan kita untuk pada perbincangan ini. Baik. Begini, kalau Seksyen 498 Kanun Keseksaan, seorang lelaki yang memikat seorang isteri orang lain, jadi hukumannya adalah maksimum 2 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Ini macam katakan tadi. Ya. Dan juga bagi kesalahan jenayah syariah ada denda, dia ikut negeri dan maksimum denda RM3,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi secara ringkasnya memang ada tindakan jenayah dan juga bagi pasangan bukan Islam boleh menuntut secara ganti rugi, dan bagi pasangan yang Islam ni lah, contoh dia mengalami anxiety ke, kita bincangkan berkaitan emosinya dengan psikologi, maka boleh filekan saman sivil berkaitan dengan kepayahan yang dialami, bukan kecurangan itu semata-mata lah. Tapi ini boleh difailkan concurrently, serentak ya? Boleh diambil secara bersama. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Zabita dan juga Dr. Siti Marziah Zakaria yang berada dalam talian video sebentar saja tadi. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita. Jadi rumusannya, curang ni jangan buat main kerana kita ada undang-undang yang tersendiri dan anda boleh disabitkan dengan hukuman. Kalau ringkasan yang lebih ringkas, rumusan yang lebih ringkas adalah jangan curang. Sudah cerita. Okey. Baik.